sejahtera, saya Farahin binti Yusof dari kumpulan 6. Untuk tugasan berkumpulan, kumpulan kami telah menyediakan laporan tentang pembangunan pendidikan bagi generasi Y dan juga Z. Pertama sekali, saya akan menerangkan serba sedikit tentang pembangunan pendidikan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pembangunan bermaksud usaha atau kegiatan membangunkan dan memajukan, manakala pendidikan pula didefinisikan sebagai ilmu didik untuk mendalami lagi sesebuah pelajaran dalam sesuatu hal. Tidak kira bidang apa sekalipun, satu-satunya harapan untuk memajukan negara Malaysia adalah generasi Y dan juga generasi Z. Pembangunan pendidikan ini adalah satu proses kemajuan dalam bidang pendidikan agar tercapai tingkat pendidikan yang tinggi. Kumpulan kami telah membuat laporan tentang pembangunan pendidikan di Malaysia, di mana sepanjang proses pembangunan pendidikan di Malaysia, apakah masalah, halangan dan cabaran yang wujud? Bolehkah negara melahirkan generasi Y dan Z yang berkualiti untuk memajukan negara ini? Dan juga apakah cadangan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sepanjang proses pelan pembangunan pendidikan Malaysia? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Yang pertama ialah sistem persekolahan pelbagai aliran. Masih menggunakan sistem persekolahan yang lama, iaitu dengan mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah jenis kebahasaan Tamil. Hal ini sering diperkatakan atau dibangkitkan, namun sehingga hari ini tiada penyelesaiannya. Seterusnya ialah sistem pengisian dalam kurikulum yang menjadi penentu kepada perkembangan murid-murid. Seterusnya, pengisian dalam kurikulum mengikut kehendak rakyat, maka sudah tentulah sebarang masalah tidak akan berlaku. Namun, wujudnya kelemahan-kelemahan dalam pengisian kurikulum, kesan yang negatif dapat dilihat dalam masyarakat. Sebagai contoh, sekolah kebahasaan tidak menjadikan bahasa ibunda daripada kaum Cina dan Tamil sebagai subjek yang wajib. Telah membuatkan ibu bapa mereka telah berasa was untuk tidak hantar anak mereka ke sekolah jenis kebahasaan. Halangan mempunyai dua poin yang penting, iaitu pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dan merealisasikan wawasan 2020. Poin yang pertama ialah tujuan ia dilaksanakan adalah untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris di kalangan masyarakat Malaysia. Atas sebab-sebab tertentu, pelajar yang telah memulakan boleh meneruskan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Poin yang kedua adalah dalam sektor pendidikan, sistem persekolahan yang sempurna menjadi pendekatan yang digunakan untuk memastikan perpaduan di kalangan masyarakat. Akan tetapi, masih wujud permasalahan dalam menentukan sistem persekolahan kerana ada sesetengah pihak mahu mengekalkan sistem persekolahan yang sedia ada, manakala sesetengah pihak lain mahu perubahan. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah cabaran. Berikut merupakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh generasi Y dan juga generasi Z pada masa kini dalam pembangunan pendidikan di Malaysia. Antaranya ialah generasi Y dan generasi Z, mereka dalam kehidupan mereka yang tersendiri yang hanya memfokuskan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, wujudnya permasalahan antara kaum di mana mereka sedia mengelakkan diri daripada bergaul dengan kaum yang lain. Cabaran yang seterusnya adalah kurangnya kemahiran berkomunikasi antara sesama sendiri, sehinggakan mereka mengabaikan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Cabaran yang terakhir adalah cabaran dari segi ekonomi, yang mana proses bagi melahirkan negara ke arah perpaduan yang tidak stabil, tidak mudah dan ianya adalah sesuatu yang kompleks di mana berlakunya konflik antara satu sama lain. Itu Pengarah Pelajaran Malaysia ada mengatakan bahawa pembangunan diri individu dengan skop pendidikan merupakan perkara yang penting kerana ia boleh mencorakkan kehidupan seseorang. Dengan kata lain, pendidikan telah menjadi dasar untuk pembangunan moral insan yang berkemahiran tinggi dan berinovatif. Cabaran yang pertama untuk pembangunan pendidikan ini ialah pihak yang bertanggungjawab seperti KPM boleh merancang untuk menyediakan sistem pendidikan yang terbaik untuk generasi-generasi ini tanpa mengambil kira latar belakang sosioekonomi, tempat dan juga etnik dengan
memberikan segala peluang kepada mereka dari aspek pendidikan. Seterusnya, pihak kerajaan juga boleh mengeluarkan bajet untuk program penambahbaikan pembangunan pendidikan ini. Bukan hanya pihak kerajaan sahaja yang boleh memainkan peranan dalam aspek ini, malah orang yang terdekat dengan pelajar seperti ibu bapa, guru-guru di sekolah juga mestilah mempunyai peranan penting untuk memastikan generasi muda ini mencapai hasrat yang telah diharapkan. Akhir sekali, pihak berkepentingan perlu merancang dengan teliti setiap langkah yang diambil mempunyai penambahbaikan yang berterusan pada masa akan datang supaya ia dapat dijadikan alat perpaduan utama yang dapat membangunkan masyarakat tidak mengira kaum, budaya serta agama. Kesimpulannya ialah untuk memastikan mencapai matlamat dalam pembangunan pendidikan generasi Y dan Z ialah sistem pendidikan perlulah seiringan dengan usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui dasar-dasar ataupun perancangan baru yang diperkaskan untuk mengukuhkan lagi sistem pendidikan yang ada. Hal ini kerana pendidikan yang berkualiti dapat menjamin hubungan masyarakat yang harmoni dalam menuju kejayaan menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang maju dan berkembang tinggi dalam memastikan rakyatnya sendiri. Malaysia juga mampu menjadikan pendidikan di negara ini bermutu tinggi. Maklumat dan prinsip-prinsip rukun negara amatlah penting dan seiringan dengan hasrat yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat Malaysia seperti hormat menghormati, taat setia serta kesopanan dan kesusilaan. Sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Terima kasih.